Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan juga ahli-ahli Jatuh Kuasa Kota Raja, yang berbahagia tuan-tuan imam di tempat masing-masing, tuan-tuan bila, tuan-tuan guru, para pemimpin tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begini dapat juga kita mengadakan majelis ilmu. Walaupun pengarahnya tak ada sedang mengadakan umrah. Jadi yang kita tinggal ini dapat juga kita melaksanakan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita dibekalkan Allah dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena amal ibadah itu hanya diterima dengan ilmu. Pada ilmu tolak al-amalu bighairi ilm mardud katanya. Amalan tanpa ilmu ditolak. Tapi bila dia ilmu, kena diamal pula. Yang biarkan ilmu itu begitu saja. Pasal tak tahu dia tak ada gunanya. Bila tanya tahu tapi tak buat. Tahu tapi buat juga. Dah tahu benda itu haram, buat juga. Dah tahu benda itu wajib, tinggalkan. Itu tak ada perbezaan. Walaupun dia banyak ilmu. Walaupun dia dulu tinggi-tinggi. Dapat PhD mana-mana. Tapi kalau tak amalkan ilmu ini, tak ada perbezaan. Ingat tuan-tuan dan puan, yang paling banyak ilmu di antara makhluk-makhluk Allah ialah iblis. Apa yang tak tahu di iblis tu? Quran tahu, hadis tahu. Yang dia lebih lama lagi hidup daripada kita. Dia dulu dijadikan Allah daripada kita. Namanya pun bukan asal iblis. Namanya Azazil. Azazil itu artinya yang mulia. Tapi bila ada ilmu, dia tak amalkan perintah Allah tak nak buat, terus tukar jadi iblis. Asalnya Azazil. Tapi bila dia tak nak tunduk pada Adam, terus jadi iblis.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat-malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbar, dia ingkar dan tidak kuat. Wa kana minal kafirin, terus jadi kafir. Itu contoh makhluk yang ada ilmu tapi tak nak amalkan. Dia tahu kalau Allah memerintahkan tak ada persoalan juga. Tak ada dorak dalik, terus buat aja. Kerana ini yang memerintahkan Allah yang menjadikan dia. Tapi dia tak nak ikut. Bantah. Bila ditanya kenapa kamu tak nak tunduk pada Adam, jawabnya apa? Aku lebih baik darinya. Ana khairum min. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Jadi aku takkan pernah tunduk pada dia. Kerana dia dari tanah. Tanah tempat hina. Orang buang tai di tanah, orang bangkai di tanah, orang sampah-sampah di tanah. Sedangkan aku api, berkuasa kuat. Nah, api itu bertemu dengan berjumpa ataupun jumpa dengan besi, cair besi itu. Ya, besi itu kena api, cair besi itu. Api itu kena kayu, rentung kayu itu. Api itu kena daging manusia, habis hancur daging manusia itu jadi debu. Itu kuat, hebatnya api itu. Takkan nak tunduk pada tanah tempat orang buang najis, tempat orang buang berak, tempat orang buang air kecil, buang bangkai dan sebagainya. Jadi dia ada ilmu, tapi tak nak amalkan ilmu itu. Jadi macam iblis. Ya. Akhirnya dia jadi kafir. Kita tak nak jadi orang itu. Kita nak ada ilmu, amalkan. Kalau kita amalkan ilmu yang ada, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Ini Nabi jamin ni. Man amila bima alma warasahullahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu yang dia tahu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Itu namanya ilmu laduni. Tak payah belajar, faham dia. Ya? Tapi syarat amalkan ilmu. Bila dia amal, Allah akan bagi dia ilmu-ilmu yang lain. Tak payah dia beri mengadakan pelajaran formal. Allah bagi dia, Allah ajar dia ilmu-ilmu yang dia tak tahu. Itu janji Nabi tu. Nabi itu shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Apa yang kata Nabi itu betul. Tak pernah silap, tak pernah salah. Jadi mudah-mudahan kita amalkan ilmu itu. Kalau tak amalkan nanti takut kata seorang ulama namanya Ibnu Ruslan, wa'alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Orang alim dengan ilmunya tapi tidak beramal, dia lebih dahulu diseksa, diazab daripada si penyembah berhala. Kita nak itu. Penyembah berhala memang kena azab, tapi ulama itu belum. Diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Karena dia tahu tapi tak buat. Tahu tapi buat juga. Tahu benda itu haram buat juga. Tahu benda itu wajib tapi tinggalkan. Nah, esok ditanya Tuhan apa nak jawab? Kalau kita jadi orang itu dah ditanya Tuhan, apa kita nak jawab? Apa kata Allah? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai cakap tapi tak pandai berbuat? Tak boleh buat, cakap tak serupa bikin. Apa nak jawab itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai berbuat. Jadi kita nak jadi orang itu. Nak boleh ilmu, kita amalkan. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih tentang perihal nikah kahwin. Dan bila kita ada keluarga, ada rakan tetangga, ada jiran-jiran. Jadi bagaimana hubungan kita dengan jiran-jiran sekampung kita umpamanya. Jadi untuk pagi ini kita baca berbakti kepada tetangga. Cari mana tajuk itu. Cuba berbakti kepada tetangga. Nah,
Kita jawabnya, kita baca yang itu insyaAllah. Mengenai tetangga pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepadanya. Tak kira jiran tu. Kalau orang beriman ada haknya, orang kafir pun ada haknya kalau dia menjadi jiran. Buat baik dengan dia. Walaupun dia tak beriman, walaupun dia tak semayang, tapi kena berbaik-baik dengan dia. Kerana perintah Allah ni, berbuat baik kepadanya sesuai dengan firman-Nya. Allah ada perintah kita. Apa? Wa'budullah. Sembahlah kamu akan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lain. Kemudian wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berbuat baik. Wabil qurba, dan juga buat baik kepada kerabat-kerabat kita. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang fakir miskin. Wajari dzil qurba, dan jiran-jiran di antara keluarga kita ni, kerabat kita yang jadi jiran kita. Wajari junub, dan juga jiran-jiran yang tak ada kaitan, tak ada pertalian darah dengan kita. Itu perintah Tuhan ni. Surah An-Nisa ayat 39. Ya. Tengok makna apa ni? Makna rasminya. Ya. Dan sembahlah Allah, jangan nyembah lain daripada Allah Taala. Sembah Allah saja. Jangan nyembah patung, jangan nyembah api, jangan nyembah matahari, jangan nyembah lembu, jangan nyembah gunung, jangan nyembah ular, jangan nyembah naga, jangan nyembah gajah dan sebagainya. Nak sembah hanya cuma Allah saja. Itu bukan seruan kepada kita saja, seruan kepada semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Itulah seruan dia kepada umat dia. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seruannya dia adalah Anibudullah. Sembahlah kamu akan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi kamu daripada taghut. Lain dari Allah tu jauhi. Taghut itu benda yang menyesatkan. Jangan dekat dengan taghut tu. Itulah seruan semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul daripada dulu sampai Nabi Muhammad kita Muhammad SAW. Itulah seruan. Anibudullah wajtanibut taghut. Ini pun kita juga. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Jangan mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Jangan mensyirikkan Allah. Kalau syirik jauh sesatnya. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah dalam surah lain ya. Barang siapa mensyirikkan Allah, barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jangan sekali-kali syirik. Kalau nak masuk syurga, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau tidak syurga lah. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujung surah Kafir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya. Tuan-tuan dan puan, berjumpa dengan Tuhan hanya di syurga. Lain tak diizinkan Allah Taala. Dari syurga baru boleh jumpa dengan Allah Taala. Artinya siapa yang nak masuk syurga, fal ya'mal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Apa dia amal soleh? Buat itu ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Wala yusyrik, jangan sekali-kali menyekutukan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan mana-mana hamba Allah yang atas suatu lain. Jangan sekali-kali syirik. Kalau nak masuk syurga, ini mungkin juga wa'budullah. Sembahlah Allah, dan jangan sembah, dan jangan kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau kamu menyekutukan Allah, kafir. Bila kafir, kekal. Kenapa? Tidak menyekutukan Allah jadi
kekal masuk neraka, tidak keluar daripada neraka, ya. Dengan sekali menyebutkan Allah. Nah, dengan apa jua sesuatu pun, yang katakan lembu itu Allah, yang katakan api itu Allah, yang katakan matahari itu Allah, yang katakan gajah itu Allah, apa pun jangan nak sembah Allah je, lain itu tak. Nah, itu yang kita mudah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak aku naik saksi, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nak sembah hanya Allah saja. Bukan gajah, bukan lembu, bukan matahari, bukan api. Allah saja. Sebab itu banyak lampuran juga. Ya. Sembahlah akan Allah, sembahlah kamu akan Allah, sembahlah kamu akan Allah. Nah, dan jangan kamu menyekutukan dan mensyirikkan. Tentang membuat syirik ada 3. Yang pertama namanya syirik jali, syirik yang nyata, syirik yang terang. Yang kedua namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Payah nak tahu kecuali kalau dia ada ilmu. Kalau tidak, dia menyatakan yang tersembunyi, dia tak sedar bahawa dia telah mensyirikkan Allah. Dia mengatakan menyamakan Allah tu atau menyamakan Islam tu dengan agama-agama lain. Nah, di antaranya syirik sesungguhnya tu mana? Dia pangkat besar. Dipanggil dia untuk ceramah, merasmikan satu majlis. Depan dia tu ada orang Islam, ada orang Kristian, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Nak ambil hati semua orang di depan tu, dia pun cakap semua agama adalah baik. Semua agama adalah baik. Syirik tu yang terserah. Nah, mana tuan yang membuat belajar pakai besar, jangan sekali-kali kata itu. Syirik menyamakan Islam dengan Kristianiti, menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism. Syirik itu sama aja. Padahal yang diterima Allah hanya Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Itu syirik khafi namanya. Yang ketiga syirik kecil. Syirik kecil, syirkul asghar, yaitu riya. Kata Nabi, aku yang aku paling takut untuk kamu, lebih aku takut daripada rima, ialah syirik yang kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab Baginda, ar-riya'u. Riya. Apa itu riya? Membuat atau meninggalkan apa-apa jenis ibadah selain dari Allah Ta'ala. Kerana lain juga kerana Allah Ta'ala. Ya, dia semayang bukan kerana Allah, nak menunjuk umpamanya dia riya. Dia puasa bukan kerana Allah, kerana nak bermuka-muka dengan puasanya, itu riya namanya. Atau ditinggalkan ibadah bukan kerana Allah, dia riya juga. Dia tengok orang dengan ramai kan kata dia alim benar, takut riya, dia riya je. Tinggalkan tak buat pun riya je. Buat meriah tak buat meriah. Itu syirik kecil. Syirik kecil ni tidak kafir, tapi berdosa besar. Tak benda angkat tangan. Berdosa besar. Itu riya ya. Cuma dia tak kafir, tapi dua di atas tadi kafir. Nah, itu syirik jali dan satu syirik khafi, kafir berarti. Yang ketiga ni tak kafir. Ada juga ulama yang ini dipertikaikan oleh kebanyakan ulama yang lain. Mengatakan syirik itu adalah satu lagi. Namanya syirik harus. Syirik harus, apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Ada yang syirik ke tidak? Nah, ya. Mana dia? Dia bagi contoh. Kita semayang kerana hendakkan syurga, syirik tu. Kita puasa kerana takutkan neraka, syirik tu. Tapi syirik tu syirik harus. Syirik itu syirik harus, tak berdosa dan tidak berpahala, tapi martabatnya rendah. Martabatnya sangat rendah. Dia macam tadika je. Bila ada upah baru dia buat. Itulah nilai yang rendah. Nah, itu namanya harus. Syirik harus, tapi ini dipertikaikan oleh ulama. Setengah banyak ulama bertikaikannya. Mana ada syirik harus? Syirik itu dosa.
Setiap syirik itu mesti haram. Ya. Itu. Baik. Jangan kita jangan mensyirikkan Allah. Apa saja. Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga pun. Dan berbuat baik kepada ibu bapa. Lepas itu, lepas Allah kepada ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada ibu bapa. Siapa ada mak bapa lagi? Buat baik dengan dia. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Jangan jadikan mereka itu kecil hati yang kita. Kalau ada lagi lah. Saya dah tak ada. Bapa tak ada, mak tak ada, adik-adik semua tak ada dah. Isteri pun dah tak ada. Anak-anak ada seorang tak ada, lain ada. Anak semua 7, tinggal 6. Itu saya. Tapi mana yang ada lagi mak bapak, jaga baik. Jaga dia, jangan sekali-kali mengecilkan hati dia. Ya? Jangan sekali-kali menjadikan dia itu tersinggung. Sikit pun tak boleh. Apa kata Allah? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya salah seorang mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan uff. Uff itu satu ungkapan yang paling lembut, tanda bantahan kepada mak bapak. Pun tak boleh. Paling lembut pun tak boleh. Lebih dari kalau kasar, nengkil lagi tak boleh. Itu kalau ada mak bapak yang jaga. Kalau dah tak ada, jangan nak berbakti kepada mak bapak, doakan untuk mereka. Ya? Doakan, jangan lupa. Selepas mayang doa, apa-apa majlis kalau dia baca doa, Nuri doakan. Ya? Jangan lupa doa untuk ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Kemudian lepas ibu bapa siapa? Wa bizil qurba, dan juga sahabat kerabat-kerabat. Kerabat, kaum kerabat. Kemudian anak yatim. Kemudian anak yatim pun kena jaga elok, menjaga kebajikan dia. Kalau tidak kita jadi pendusta agama. Allah kata, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu apa yang dikatakan pendusta agama? Yaitu mereka-mereka yang mengabaikan anak-anak yatim. Kalau ada anak yatim, jaga kebajikan mereka. Anak yatim, ya. Kemudian orang-orang miskin. Orang miskin itu tidak dihormati. Orang miskin jangan benci dengan orang miskin. Kemudian tetangga, fikiran, ya. Tetangga yang menjadi kerabat. Kalau kita berjiran dengan adik-adik, berjiran dengan sepupu, berjiran dengan kaum kerabat kita lah, jaga baik-baik kewajiban mereka. Kemudian tetangga yang bukan kerabat, tetangga yang jauh, ya. Walaupun dia tak seagama dengan kita, jaga baik, jaga pergaulan kita dengan dia. Itu yang bukan kerabat. Kemudian habis teman dalam perjalanan, yang jalan-jalan sama-sama, pergi dari Depok ni pergi Kuala Lumpur sama dengan dia, umpamanya ada musafir sama dia, itu pun kena jaga. Ada hak dia juga dengan kita. Kemudian Ibn Sabil itu apa? Artinya orang yang berjalan di jalan Allah. Dan orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, artinya hamba-hamba kamu, pelihara dengan baik. Itu ayat Quran itu dari surah An-Nisa ayat 36. Kemudian sabda Rasulullah SAW, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa anna la yukallifu min al-amali ma la yutiq. Artinya hanya saja wajib diberi makan dan pakaian dengan cara yang baik, dan tidak boleh boleh
Apa lagi? Ha? Tak ada tu. Tajuknya berbuat baik kepada hamba saya. Ya? Buat baik kepada tetangga. Oh, tu saya salah baca tadi tu dah. Oh ya, saya salah baca tadi. Nah, betul. Saya muka surat lain saya baca tadi. Yang sebelum ini dah baca. Minta maaf, sorry ya. Nah, jadi Rasulullah SAW, ini jumpa. Ada tak? Rasulullah SAW sendiri telah memandang berat terhadap hak tetangga. Baginda telah berpesan untuk berbakti kepada tetangga. Betul? Berbakti kepada tetangga dan melarang dengan keras dan menyusahkan, melarang dengan keras dan dari menyusahkannya, sehingga baginda bersabda sebagai berikut. Ya, baginda bersabda berikut. Mada Jibrilu yusini bil jari hatta ghanantu annahu sayuwar rasul sayuwar suh. Ya, nampak. Ini nampak. Lampu dekat nampak. Anau sayuwar itu. Nah, ya. Betul ya. Nah, Jibril terus menerus berpesan. Nah, terus menerus berpesan kepadaku, pada Nabi ya, tentang hak tetangga, sehingga aku menyangka dia akan menerima warisan. Seolah-olah dia dapat pesaka dari aku. Jaga tetangga tu. Jangan kecilkan hati mereka. Macam mereka tu menerima pesaka lah. Nah ya. Yang ini akan ditentukan sebahagian dari harta warisan itu untuk diberikan kepada tetangga. Nah, jadi maknanya jaga kebajikan tetangga tu. Ya. Tak masuk surga orang yang kenyang perutnya malam tu sedangkan tetangganya lapar. Nah, kalau tetangga jiran dia yang dekat itu. Jadi kena jaga kebajikan dia. Kalau tak dalam masuk surga. Kena jaga dia. Kemudian apa? Nah, sabdanya lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsinu ila jarih. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbaik-baik kepada tetangganya. Kalau beriman, kalau kita orang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, ya, jaga tetangga. Jangan biarkan dia menderita, jangan biarkan dia kelaparan, jangan biarkan dia kesusahan dan sebagainya. Tetangga, tambah kita sekarang ni, ada tak yang duduk berkongsi dinding dengan tetangga? Ada tak? Tak berkongsi dinding dia, rumah teres. Dia yang paling dekat kita kena jaga baik. Walaupun dia kafir, kena jaga dia, jangan menyusahkan dia, jangan memikirkan hati dia. Tetangga ya. Kemudian sabdanya lagi, man azajarahu faqad azani wa man azani faqad azallah. Artinya barang siapa yang menyusahkan tetangganya, samalah seperti menyusahkan aku. Menyusahkan jiran itu sama dengan menyusahkan Nabi. Kalau kita menyusahkan jiran itu teruk, dia tak makan kita, dia buat neheng bertakti dia. Dia dalam kesusahan, dia dalam kesempitan, kita neheng dia. Dia kabur begitu kan dia susah, tapi kita buat takti je, McDonald je. Ataupun hina dia, kamu nyawa kamu tak kuat je, kamu nyawa kamu tak berusaha. Menghina dia. Macam kamu menghina Nabi. Siapa menghina Nabi? Seolah-olah dia menghina Allah malah ya. Jiran, itu hak jiran. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berbuat baik kepada
tetangganya. Bukan tu yang ni. Siapa yang menyusahkan tetangganya, samalah seperti menyusahkan aku. Dan barang siapa yang menyusahkan aku, samalah seperti menyusahkan Allah. Macam menyusahkan Allah, padahal Allah mana ada susah. Seolah-olah perbuatan kita tu menyusahkan Allah. Kalau Allah tak ada susah pun, buat macam mana pun Allah tak ada apa-apa. Allah tidak terjejas dengan apa saja kelakuan kita, yang terjejas kita. Kemudian lagi apa? Kata Nabi. Sabdanya lagi. Wallahu la yu'minu man lam ya'minu jaruhu. Bawa liqah. Bawa liqah. Dan demi Allah tiada beriman seseorang kamu selagi tetangganya belum terlepas dari kejahatannya. Jadi jangan kita dapat jahat, buat jahat pada tetangga. Yang kerana kejahatan kita, tetangga kita susah. Yang kerana kita tu macam-macam lah boleh kita berlakukan supaya dan tetangga itu jadi susah sebab kita. Pasang masa radio kuat no pokoknya sampai bingit telinga. Tetangga susah hati sebelah rumah tu. Muzik punya kuatnya sampai dia tak tahu hala. Betul lah kalau kita baru beli alat-alat muzik tu, lagu-lagu ni. Tambah dia tak minat dengan lagu yang kita pantas yang kita pancarkan tu. Dia susah hati dia. Mana pergi menutup telinga dengan kapak. Jangan jadi orang itu. Tak dikira macam orang tak beriman tu. Kira macam orang tak beriman ketika tak sempurna imannya. Bukan kafir dah, tapi tidak sempurna iman kalau dia menyusahkan tetangga. Jadi kena berbaik-baik dengan tetangga tu. Sama ada dia tu kerabat lagi nak baik-baik. Sepupu ke, adik-beradik ke, jiran kita kena jaga dia tu. Kalau orang jauh pun kena jaga juga. Walaupun tak ada pertalian darah antara kita dengan dia, tapi seagama kena jaga lagi. Orang kafir pun kena jaga juga. Walaupun tak seagama, kena jaga sekurang-kurangnya yang lahirnya. Makan minumnya nak jaga, pakaian nak jaga, kesihatannya nak dijaga dan sebagainya. Itu kalau berjiran. Kalau tidak, tak beriman, tak sempurna iman tu. Tiada beriman seorang kamu selagi tetangganya belum terlepas daripada kejahatannya. Jangan buat jahat untuk tetangga. Kita buat maksiat tetangga kita terjejas. Jangan. Yang menyusahkan dia. Yang ini selagi dia masih mengacau tetangganya, menyusahkan dia, menyusahkannya, memfitnah dan menimbulkan berbagai-bagai kejahatan terhadapnya, maka belumlah ia dihitung sebagai seorang mukmin yang baik. Bukan tak beriman, bukan kafir, tapi tidak sempurna iman. Jadi ada kesalahan. Jadi kita mesti menjadikan selesa tetangga itu berjiran dengan kita. Jangan bagi tetangga itu susahkan kita. Saya ada tetangga. Saya ni rumah apa dia kan? Rumah bercerai, tahu cerai? Rumah cerai. Ada kiri kanan tetangga. Macam itulah ya. Jangan sampai menyusahkan. Kalau dia menyusahkan kita lah, tak apa. Kita jangan menyusahkan dia. Dia menyusahkan kita, itu hal dia lah. Itu dia lah, tanggung dia lah apa nanti. Tapi jangan kita pula menyusahkan dia. Dia menyusahkan kita, kita balik menyusahkan dia. Jangan. Kita mesti membantu dia ataupun menyenangkan, menselesakan dia. Kalau dia jadi tetangga kita. Baik. Jadi yang ini selagi dia masih mengacau tetangganya, menyusahkannya, memfitnah dan menimbulkan berbagai-bagai kejahatan terhadapnya, maka belumlah ia dihitung sebagai seorang mukmin yang baik. Bukan jadi mukmin yang baik. Bukan dapat jadi orang soleh kalau dia menyusahkan tetangganya. Jelaslah ini bahawa hak tetangga itu amat besar. Besar hak dia tu. Dan jaga baik.
Dan berbuat baik kepada tetangga dikira di antara perkara-perkara yang terpenting dalam agama, dalam Islam. Tetangga itu ada hak terhadap kita. Jadi menjaga keselesaan dia, menjaga keharmonian dia, menjaga ketenangan jiwa dia, itu adalah penting dalam agama Islam. Jangan sekali menyusahkan dia. Dalam di antara perkara-perkara yang terpenting dalam agama, berbakti kepada tetangga tidak akan sempurna. Mesti berbakti kepada mereka, tolong mereka. Selagi tidak dihentikan segala yang menyusahkannya. Lagi tak hentikan. Segala yang menyusahkan itu jangan teruskan. Kalau ada benda yang menyusahkan dia, tinggalkan, jangan buat. Di antaranya apa? Masak api sampai berasap rumah jiran tu. Ada dah tetangga itu, dia tak kira jirannya. Naik lemah dalam rumah dia tu. Dia pasang api di luar, asap tu masuk dalam rumah. Ini berlaku pada saya tu. Jiran buat apa itu? Dah khabar dia padamnya. Itu buat balik. Begitulah. Jangan begitu. Itu soal dia. Jangan kita balas apa itu. Itu dia punya hal. Antara dia dengan Allah. Kita jangan balas dia apa itu. Kita mesti menjadikan selesa kehidupan dia. Jadi berbakti kepada tetangga tidak akan sempurna selagi tidak dihentikan segala yang menyusahkannya dan menanggung segala kesusahan yang mungkin ditimpakannya itu ke atas kita. Kalau dia kepada kita tanggung aja lah menempatnya. Jangan bertumbuk pula. Serah kepada Allah. Di samping itu kita harus sentiasa berbudi kepadanya. Bagi dia apa-apanya. Ada makanan yang lebih bagi, makanan yang banyak bagi, buah-buahan yang banyak bagi. Sedekah untuk tetangga itu. Bukan sedekah, hadiah untuk tetangga itu. Jangan biar dia meleli, mati melari, dia tengok buah-buahan yang kita bawa tu. Tambah Malaysia ni macam-macam ada buahnya. Berbau pula tu. Wadah kaya, berbau dah. Jadi kalau kita ada 2 biji aja nak bagi orang, buat kuah. Banyak yang kuah, hadiah dengan kuahnya. Wadah kaya tu. Sedap dah. Jangan meleleh hayu dia nengoknya. Saja nunjuk depan dia, tayang tu. Tengok aku ni dia kaya ni. Atau bagi buat kuah dia, sedekah kuah dia. Dan sebagainya. Itu juga buah macam. Berbau tak buah macam? Berbau. Jadi kawan-kawannya serkakan dia sampai macam. Tahu sampai macam? Sampai itu dan sebagainya. Gulai ke, serawai ke. Tahu serawai? Dia minta hati yang buat serawai macam. Serawai macam. Buat. Bagi dia menyukakan hati dia. Jangan sampai menyusahkan dia. Di samping itu harus sentiasa berbudi kepadanya, sentiasa membuat kebajikan untuknya sekadar yang termampu oleh kita. Sekadar mampulah ya. Sekadar yang termampu oleh kita. Itulah sifatnya seorang mukmin yang sempurna imannya sesuai dengan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi. Asim bijawaratun min jawaraka takun mukminan. Berbuat baiklah, berbuat baktilah kepada orang yang bertetangga dengan kita, dengan anda. Barulah anda menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Buat bakti pada orang tetangga kita. Bantu dia. Ada seorang kawannya yang kecoh dia, bantu dia. Kalau boleh bantu, sekat mampu. Tak boleh bantu, jangan ngacoh dia, jangan menyusahkan dia. Tetangga yang telah
yang lebih baik, tetangga yang lebih baik hendak mendapat kebaktian anda ialah yang terlebih dekat pintunya kepada rumahnya. Kemudian yang dekat dan yang dekat, paling dekat, lagi dekat, lagi baik. Ya, kita sekarang ni banyak tetangga itu. Saya banyaklah rumah teres. Yang paling dekat, yang dekat pintu saya tu lah. Kemudian lepas tu di ujung sana tu jiran juga saudara kan. Sampai ke ujung. Kena buat baik dengan mereka. Ya. Itu tetangga ya. Tetangga yang lebih berhak mendapat kebaktian anda ialah yang dekat pintunya dengan rumahmu. Kemudian yang dekat, ini bukan dekat pintu benar, yang sebelah dia lah. Ada yang dekat sebenarnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal jirani man lahu salasatu huquq wa huwa jarul muslim dzul qurbati wa minhum man lahu haqqan." Ya, betul. Wa huwa jarul muslim wa minhum man lahu haqqun wa wahidun wa huwa jarul zamani wa jarul zimmi. Di antara tetangga yang mempunyai 3 hak, di antara tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu tetangga muslim. Nombor 1 tetangga yang orang beriman, orang Islam. Tapi kami ni banyak semua tetangganya orang Islam lah. Kerana taman kami namanya Taman Melayu. Taman Melayu itu Islam kebanyakannya. Walaupun tak ada yang tak pergi masjid. Tak mayang tak tahulah di rumah dia. Tapi tak ada yang tak pergi masjid pun dia. Tapi kawan-kawannya dia mengucap tu kalau sadar. Dan lepas orang Islam yang berkerabat dengan anda, itu lagi dekat. Saudara kita, sepupu, 2 pupu, ya, ada perkaitan darah dengan dia. Itu kerabat namanya. Yang berkerabat dengan anda, di antaranya yang mempunyai 2 hak, yaitu tetangga muslim. Dia sama-sama beriman, yang kedua dia jadi kerabat itu. Jadi kerabat seperti saudara dia. Ada pertalian darah dengan dia. Dan yang lain mempunyai 1 hak, yaitu tetangga zimmi. Zimmi itu seperti orang kafir. Zimmi itu, kafir itu ada 1 harfi, itu zimmi. Kalau harfi itu yang menentang kita, yang menentang pemerintahan Islam, kafir harfi. Yang kedua kafir zimmi, yang menerima pemerintahan Islam, cuma dia tak beriman saja, tapi dia menerima peraturan-peraturan Islam. Itu kafir zimmi artinya. Kafir zimmi itu haram diperangi. Harta ni pun terselamat. Jangan kita sampai harta ramai. Kalau kafir habis, boleh. Boleh dirampas harta ni. Ya. Ini zimmi. Iaitu orang kafir yang di bawah naungan Islam. Itu apa? Di Malaysia ni, kita tak tahu. Orang kafir di Malaysia ni kita tak tahu harbi ke zimmi. Kerana kita tidak diperintah secara Islam. Nak tahu, istihad. Besok negara ini jadi negara Islam, jalan undang-undang Islam. Ya. Apa saja yang berlaku dalam Islam dijalankan aksanya, ikut perintah ikut Islam, ikut Quran. Orang berzina adalah direjam, orang mencuri dipotong tangan dan sebagainya. Ikut perintah Islam. Tengok apa reaksi orang kafir. Kalau mereka menentang, itu harbi namanya. Sehingga ada nak berperang, itu namanya kafir harbi namanya. Kami tak tahu, kerana kita tidak melaksanakan Islam dalam pemerintahan kita. Jadi kita tahu, ya harbi ke zimmi kita tak tahu ya. Tapi yang menerima bagi zimmi. Macam di negara-negara Arab dulu, ada kenal kita siapa harbi siapa zimmi ya. Yang berperang pada Abu Lahab, harbi dan sebagainya, kita tak tahu. Itu namanya zimmi. Zimmi itu menerima pemerintahan Islam.
Cuma dia tak masuk Islam, itu aja. Dia tak sembahyang dalam Islam. Tapi dia menerima undang-undang Islam. Hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Itu tak apa ya. Dan yang lain itu mempunyai satu hak, yaitu tetangga zimmi, yaitu orang kafir yang di bawah naungan Islam. Cuba anda perhatikan betapa hadis tersebut, hadis di atas tadi. Di antara tetangga yang punya 3 hak tadi. Yang pertama kerabat, yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi itu ada 2 hak di antaranya. Orang kafir ada 2 hak. Yaitu tetangga muslim, yaitu bukan kerabat yang jauh, orang jauh. Yang kedua kafir zimmi itu. Jadi ada 3 tetangga gitu loh. Yang pertama apa? Yang kerabat, orang beriman. Yang kedua orang jauh tapi orang kerabat. Yang ketiga kafir zimmi, ada hak. Faham ni? 3 jenis golongan tetangga ni ada hak pada kita. Yang pertama kerabat, itu banyak haknya. Yang kedua orang beriman tapi tak ada pertalian darah, itu jauh ya. Yang ketiga kafir zimmi, ada hak dalam kita ya. Kafir zimmi itu ada hak. Jadi 3 golongan ada hak dah. Di antaranya yang mempunyai 2 hak, yaitu tetangga muslim, kalau dia beriman tapi dia tak ada pertalian darah dengan kita, setakat beriman aja. Dia ada 2 hak. Kalau kerabat 3 hak. Kalau orang beriman tapi bukan kerabat dapat 2 hak. Dan 1 hak untuk siapa? Untuk orang kafir yang zimmi. Kafir zimmi itu ada 1 hak. Coba anda perhatikan betapa hadis tersebut. Perhatikan betapa hadis tersebut di atas telah menetapkan hak ketetanggaan. Kalau lihat pun hak ketetanggaan kepada jiran zimmi. Ya, tapi zimmi mana hak? Padahal dia bukan seorang muslim. Dia tak sembahyang, dia sembahyang. Dia tak nutup auratnya, kita nutup aurat. Dia makan benda yang diharam, makan juga benda zimmi. Tapi dia tunduk di bawah pemerintahan Islam, menerima pemimpin Islam, menerima orang-orang yang Islam menetapkan apa-apa hukuman pada mereka. Itu namanya zimmi. Padahal dia bukan seorang muslim. Hal itu tiada lain melainkan menunjukkan betapa penting dan besarnya hak ketetanggaan. Hak ketetanggaan itu dalam pandangan agama Islam, dalam pandangan agama. Sebab itu hendaklah anda sentiasa memelihara hak itu dengan baik. Tengok jiran siapa. Kalau keluarga, dia ada 3 hak. Kalau bukan keluarga, tapi orang beriman, dia ada 2 hak. Kalau dia kafir, tapi zimmi, ada 1 hak. Itu siapa? Kena jaga kan? Sebab itu hendaklah anda sentiasa memelihara hak itu dengan baik. Serta menghulurkan kebaktian anda terhadap jiran sekadar yang termampu. Sesudah menghentikan segala rupa penganiayaan, sudah tak ada kita yang nanya dia, tak ada kita zalim pada dia, tak ada kita melakukan apa-apa menyusahkan dia. Dia tak ada penganiayaan dan kesusahan terhadapnya, dan menanggung segala rupa penganiayaan. Kalau dia menganiayaan dia, kita tanggung dia. Dan kesusahan yang mungkin datang daripadanya, kita tanggung dia. Jangan bergaduh pula. Jangan sabar je lah. Sampai bila sabar? Tuan-tuan dan puan, sampai bila nak sabar? Sampai matilah. Ini ada sampai bila nak sabar ni? Ada dah orang marah tu. Saya kena marah tu. Berteduh di satu tempat hari hujan gitu. Jumpa satu orang, dia mengadu saja. Orang ni macam ni nak buat dia begini. Saya pun kapur dia sabar aja deh. Sampai bila nak sabar? Tengking saya kau. Sampai bila nak sabar? Apa kata? Sampai mati je lah. Ada motor dia. Sampai mati nak sabar.
Allah hendakkan kita mati membawa pahala sabar, membawa pahala redha, membawa pahala qanaah. Itu kita nak dia mati membawa sifat-sifat mahmudah. Dia kita nak tu. Bukan amal kata, amal sampai mati. Nanti dapat pahala insya-Allah. Yang akan datang ya. Begitulah. Jadi kita tanggung segala penganiayaan yang dilakukan oleh mereka dan kesusahan yang mungkin dah datang daripadanya. Dalam melaksanakan tugas yang berat ini, hendaklah anda sentiasa bersabar dan bermohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, apa kata Allah? Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Illa dzu hazzin azim. Kalau salah apa ya? Ayat Quran ini kalau salah baca apa? Betul ya betul? Betul okey. Saya bukan hafal ni. Surah Fussilat ayat 35. Cara Melayunya, dan perbuatan itu tiada diberikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Perbuatan itu Allah tak bagi bersabar kecuali orang yang sabar saja. Betul. Ya, sanggup menanggung penderitaan kena hukum aniayaan orang lain. Dan tiada yang memperoleh melainkan tiada yang memperolehinya melainkan orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kalau sabar tu besar untungnya ya. Pahalanya besar tentunya bukan. Apa kata Allah? Ayat lain, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Surah apa dia berbuat? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyak. Banyak mana pahalanya? Hendak kata tak? Orang kata hendak kata tak? Ada siapa aja dia? Terus apa? Imam Ghazali rahimahullah taala telah menyediakan bab khas, menjadikan bab khas di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, nama kitabnya Ihya Ulumuddin, di mana beliau telah melengkapkan suatu pembicaraan umum mengenai tetangga. Ada bab khas dengan tetangga ya, mengenai tetangga dan apa yang perlu dibuat oleh seseorang tetangga terhadap tetangganya. Di antara yang dibuatkan itu ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu buat? Amin. Di antara Nabi khabar. Ya. Apa dia? Atadru nama jal ma haqqul jar ista'ana bika. Betul. Antah wa ini tatar wa ini taqrabuka anhu wa in afqara juddat alaih wa in marida attu wa in mata tabat jarata wa in asabahu khairun hanana wa in asabathu musibatun azaita wala tastadal alaihi bil bana'i wa nahjuwa anhu raih illa bi'idnih wala tu'adhi wa in istatal taraita fa'akiyatan
fahudilu fa in lam taf'al fa adkhulha sirra wa adkhulha sirra wala yaqruhu biha wala nukali liyaqitu biha wala yu'adhihi biqtari fadrik illa an ta'rifu lahu minha anzaruna ma haqqun jar walladhi nafsi biyadihi la yablughu haqqul jari illa man rahimahullah. Hadis baca salah baca tak ada dosa ya. Quran kena baca betul. Tahukah kamu apa dia hak seseorang tetangga itu? Tahukah kamu apa hak tetangga itu terhadap tetangga yang lain? Hak dia apa? Jika ia meminta tolong, hendaklah anda menolongnya. Dia minta tolong ya. Yang mampu lah, kita mampu dan tak ada tolong. Buat minjam duit juta, mana nolongnya? Kita yang tak ada juta. Tapi kalau nak minjam RM10, boleh bagi dah? Boleh bagi dah? Boleh. Mana yang boleh mampu buat, tolong dia. Jika dia memohon pinjaman, hendaklah anda meminjamkannya. Kalau nak minjam, bagi. Nak minjam berapa? Nak minjam mesin basuh, bagi. Umpamanya ya. Dia mesin dah rosak, dia minjam kita punya, bagi. Pinjam dia. Jika ia susah, hendaklah anda bermurah hati kepadanya. Jika ia sakit, hendaklah anda melawatnya. Dia sakit, lawat, ziarah dia. Jika ia mati, hendaklah anda mengantarkan jenazahnya. Ya, elok sampai ke kubur ya. Kalau dia mati, lebih lagi orang jiran. Ini jiran, satu jiran tu tak? Hendaklah hantar ke kubur ni. Ziarah dia, jenazahnya hantar sampai ke kubur. Jika ia mendapat kebaikan, hendaklah anda turut gembira bersamanya. Dapat kebaikan, kita gembira dengan dia. Ya. Kalau boleh sujud syukur. Kalau anak jiran itu dapat kebaikan. Contoh anak jiran itu dapat, katakanlah dapat 8A SPM umpamanya. Kita syukur. Tak usah kampung mana, tadi aku sujud syukur, tak payah. Kita sujud syukur untuk dia. Allah tahu, Allah nampak. Dia dapat pahala. Kalau dia dapat kebaikan, hendaklah anda turut gembira bersamanya. Jika ia mendapat kesusahan, hendaklah anda turut susah juga. Merasakan kesusahan dia, simpati dengan dia. Jangan meninggikan bangunan rumahmu. Jangan buat rumah dekat itu tinggi-tinggi ya. Karena itu menunjuk-nunjuk tu. Dekat dengan rumah kamu tu, sehingga menahan angin. Angin itu ditahan tau. Karena kalau tinggi rumah kita, tertahan angin rumah dia. Itu dia terap angin. Melainkan dengan izinnya. Kalau dia benar pun tak nak buat. Jangan, lagi apa? Jangan menganiayai. Jangan menganiaya atau mengacaunya. Jika anda ini jangan mengacaunya. Itu jika anda beli buah-buahan, berilah sedikit kepadanya. Beli doyan, bagi dia sedikit. Tambah buah yang berbau-bau tu. Dia tahu. Jangan biar simpan doa tu pukul 3 pagi baru meluk doyan. Pengok baunya. Di luar doa tu. Bagi dia sedikit. Jika anda beli buah-buahan, berilah sedikit kepadanya. Jika anda enggan memberi, maka hendaklah anda membawa masuk ke rumah dengan tidak menampakkannya kepada mereka. Jangan bagi dia menengok. Jangan membenarkan anakmu memakannya di luar rumah. Jangan bagi anak makan di luar rumah. Tidak menampak.
Maka doyan di rumah. Lama-lama itu jiran nengok, dia main makam depan yang bukan aku katanya. Nah, jangan membenarkan anakmu makannya di luar rumah sehingga menimbulkan kemarahan anak-anaknya. Jangan mengacau mereka dengan bau periuk. Masak tu, gula tu. Gula apa? Yang bau apa? Selalu gula apa yang bau? Moya, gula moya, jangan ya. Dengan bau keluar tu. Jangan mengacau mereka dengan bau periuk anda. Itu makanan yang sedang dimasak itu. Kecuali jika anda memang berniat untuk memberi mereka. Kalau nak bagi dia sikit apa? Biar dia bau. Kerana sebagai elan ini bulan poyok. Tapi tak ada bagi sikit. Memberi mereka sedikit. Ya. Tahukah kamu apa? Apa dia hak seorang tetangga? Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Ini turut so nama Allah ya. Tiada siapa yang boleh memenuhi hak seorang tetangga kecuali orang itu telah mendapat rahmat dari Allah Taala. Allah bagi dia rahmat. Anda tak nak rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan tak kita nak rahmat. Buat apa? Buat apa rahmat? Nak melayakkan masuk ke dalam syurga ya. Masuk ke dalam rahmat tu. Baik. Pada pakai tu salah kita tak nampak. Pada salafus saleh. Artinya mereka yang hidup 300 tahun selepas Rasulullah, sekitar 300 tahun, namanya salafus saleh. Orang dulu-dulu yang majoritinya baik-baik mereka, namanya salafus saleh. Para salafus saleh, para salafus saleh sentiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada tetangga-tetangga mereka. Sahabat-sahabat dulu, tabi'in, sentiasa berbakti untuk tetangga. Dan mencuba lebih dari kemampuan untuk menolakkan gangguan dan kesusahan pada tetangga-tetangga mereka. Sehingga ada berita yang mengatakan bahawa di dalam rumah setengah-setengah para salafus saleh itu terdapat banyak tikus. Dalam rumah banyak tikus. Apabila dikatakan kepada mereka, mengapa tidak pelihara kucing? Jawabnya apa? Aku khawatir kalau kerana ada kucing rumah ini, kucing di rumah ini, nanti semasa tikus itu, semua tikus itu akan lari pada rumah-rumah jiran. Dia tengok tak boleh kucing. Aku takut nanti tikus itu lari ke rumah sebelah. Rumah jiran dia. Dia tidak mengganggu jiran tu. Pada rumah jiran. Maka perkara itu samalah seperti mengganggu jiran. Macam mengganggu jiran. Dia biar ni. Itu dia tak boleh kucing. Letaklah tikus banyak rumah. Itu cara kita berjiran dengan tetangga. Ya. Kemudian akan datang kita baca berbakti kepada teman dan kawan. Itu lain. Teman lain ya. Berarti teman dan kawan. Macam mana kita nak pilih teman macam mana? Nak pilih kawan macam mana? Nak pilih sahabat macam mana? Dan sebagainya. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Mana Ustaz tak datang lagi? Tak ada? Tunggulah. Yang tunggulah. Ada Ustaz? Ada menyana. Ada angkat tangan. Ya? Ustaz apa? Tak datang. Ya? Baru datang. Baru WhatsApp. Nanti tak datang. Tak ada balik. Ya? Saya hari ini lalu. Kalau nak sampai ke 12 kan? Tak lalu pasal macam ni. Suara saya hari ini aja.
Nah, udah ke dah? Sekali lagi, udah ke dah? Sambung boleh. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Apa tajuk kita pagi ini? Menjaga hak jiran tetangga. Tajuknya menjaga hak jiran tetangga. Ada tak tuan jiran? Ada tak pembawa jiran? Jaga, jangan menyakiti hati jiran kita ya. Alright, sekian dulu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat, dapat kita amalkan bersama. Ini untuk diamalkan ini tau. Bukan saja nak tahu, amalkan. Balik kau tengok jiran tu, dah makan ke belum? Cek dia, dah makan belum? Kalau belum, beri kamu makan untuk dia. Kalau ada duit, tak ada duit, kawan-kawannya bersimpati dengan dia. Alright, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Sebelum itu, ada siapa-siapa yang nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya?